Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabb, ya Allah, kurniakan kepada kami pintu hati yang terbuka agar mudah kami mengikuti Nabi-Mu di dalam ibadahnya, di dalam tindak tanduknya, dan di dalam setiap satu sudut kehidupan baginda. Mudah-mudahan dengan cara demikian itu terpancar rasa rindu kami kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ya Allah dengan cara yang demikian itu kami memperolehi syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersiaran kembali dalam rancangan Salam Baitullah 2017, Kemuncak Ibadah Cahaya Hikmah, yang dibawakan khusus untuk anda oleh Serai Mas dengan jus Hidayah Gold, Raja Segala Herba. Ya, Ija? Ya. Anda tiba-tiba Ija. Anda bersama saya, Hedi Zahimi, dan juga Ustaz saya Abdul Kadir. Dan seperti biasa, anda boleh menghubungi kami di talian 0322823043, dan juga kita buat secara langsung live Facebook di Salam Baitullah. Anda boleh tinggalkan pandangan, komen, dan juga boleh bertanya soalan di situ. InsyaAllah ada masa kita akan membaca dan bertanya soalan kepada panel kita pada hari ini. Dan jangan lupa hashtag kita Kemuncak Ibadah Cahaya Hikmah, dan juga hashtag Salam Baitullah 2017. Alhamdulillah. Jadi InsyaAllah kita akan bacakan semua soalan-soalan yang diajukan di ruangan komen Facebook Live tersebut. Dan tajuk kita pada malam ini, ambillah dariku manasikmu. Nama dia tu macam, ada orang macam dia tengok dalam kamu dewan tak jumpa perkataan tu. Itu manasik. Jarang kita dengar, Ustaz. Jadi saya nak tanya juga kepada penonton-penonton kita yang berada di studio, yang datang dari jauh. Wanita Iskandar, Johor Bahru. Apa khabar kakak semua? Sama pink. Sama pink, Alhamdulillah. Semalam pun pink, tapi semalam dari Seri Gombak, hari ini dari Johor Bahru. Cumanya, bila kita sebutkan nama program ataupun tajuk program kita pada malam ni, tajuk slot kita pada malam ni adalah ambillah dariku manasikmu. Agak-agak faham tak? Blur sebenarnya. Tak apa, nanti kita akan bincangkan, kita akan kupas lebih lanjut lagi. Cuma sebelum tu, Ija, bila kita tengok, kalau tengok dalam sejarah kan, orang Arab Jahiliah sebelum kedatangan Nabi SAW, diorang sudah pun berkorban sebenarnya. Oh, maksudnya dia berkorban lembu, kambing. Ya, lembu, kambing, unta. Oh, okey. Diorang pun ada tawaf. Tawaf juga? Tawaf, haji pun diorang ada buat. Okey, kejap. Kalau macam tu, kita ikut haji siapa ya, Ustaz? Kita ikut siapa? Kita tanya Ustaz Don. Kita punya tetamu kita pada malam ni, Ustaz Don Daniel. Don Biajid, pengurus besar Kuisel. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan bikum. Sihat, Ustaz? Alhamdulillah, saya sihat. Ustaz sihat? Alhamdulillah. Jom. Terus kita pergi kepada soalan tadi tu. Baik, berkaitan dengan orang zaman jahiliah dengan orang zaman sekarang. Ialah sebab sikit-sikit hari ni kebiasaannya istilah yang orang suka guna, hampa ni buat duk ikut orang lama-lama, hampa tak tahu ujung pangkai mana. Hampa ni ikut siapa? Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Ustaz, sebelum kita pergi jauh, saya ambil masa sikit boleh tak? Mak saya pesan. Sebab mak saya kawan kepada arwah Khairuddin Cik Long yang buat program ni first. Mak saya kata boleh nak start baca yang dulu. Mudah-mudahan Allah lancarkan lisan saya. Jadi Al-Fatihah untuk semua. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, khair. Dalam perjalanan sejarah manusia, memang kota Mekah biasa didiami oleh mereka yang bukan beragama ataupun kita kata pokoknya kepada Allah Ta'ala. Biasa. Zaman tu biasa datang. Dan di zaman itu, Kaabah merupakan
tempat ataupun rumah yang tetap dimuliakan. Disebabkan daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengagungkan tempat yang bernama Kaabah Baitullah itu, maka proses ibadahnya ada sedikit hampir sama. Maknanya daripada orang dulu daripada zaman Nabi Isa dan sampai ke bawah, orang semua kalau lalu je dekat Kaabah, tak ada orang yang pergi terus masuk dalam pintu, keluar pintu sana. Dia tak ada orang buat ibadah lagu tu. Dia sampai-sampai, oi Kaabah ada pintu, jom masuk. Assalamualaikum, keluar pintu belakang. Assalamualaikum, lalih-lalih. Dah. Dia mai sampai semuanya akan pusing tawaf. Semuanya akan pusing mengelilingi kawasan Mataf itu. Semua buat lagu tu. Cumanya bezanya dah zaman yang dibawa oleh baginda Nabi ataupun ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang dulu bila depa tawaf, ni ringkasannya sebab kita tak boleh nak panjang. Ringkasannya orang dulu tawaf zaman jahiliah, bila depa tawaf pertama depa bogeh. Allah. Bogeh. Tak tahulah macam mana. Saya pun tak ada nak imagine. Sebab bila kita duk tawaf, benda yang kita minta duk pakai ihram tu, kita minta, ya Allah, pelihara ni. Ni kalau jatuh ni habis, ya Allah, kiamat. Kata-kata. Tapi dia pun boleh tawaf begitu ya. Sambil bertepuk-tepuk tangan, Allah cerita dalam Quran. Kemudian menyanyi-nyanyi, pusing. Tak tahulah macam mana, seronok lagu mana. Pusing keliling Kaabah itu. Datang baginda Nabi SAW mengatakan, rumah ini mulia disebabkan Allah bagi mulia dia. Kita ambil macam mana Sayyidina Umar kata, hai batu, aku tahu hang batu. Sebab aku tengok Nabi cium hang, pasal aku tahu aku cium hang. Jadi Kaabah tu mulia sebab Allah bagi mulia. Nabi baca ayat Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Itu apa yang Nabi bawa. Maknanya kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan manasik tadi tu adalah satu kaedah mengerjakan ibadah haji. Kaedah mengerjakan haji. Kalau dalam bahasa lain untuk lain, macam semayang kita tak kata manasik. Semayang kita panggil kaifiat dia. Jadi berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum. Ambillah daripadaku manasik kalian. Maknanya nak buat haji tu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam hebat betul guru-guru saya. Terkedu saya, tak apa. InsyaAllah kita akan sambung lagi selepas ini lebih panjang tentang tajuk kita, ambillah dariku manasikmu. Namun sebelum tu seperti biasalah kita nak umumkan nama-nama pemenang mereka yang telah pun menjawab soalan di Facebook Serai Mas. Anda berjaya memenangi RM200. Jadi siapakah pemenang bertuah itu? Pertama, kita ucapkan tahniah kepada Muhammad Haris bin Azham dari Petaling Jaya, Selangor. Dan juga kepada Nurul Batrisha Uzma binti Lukman dari Kota Baru, Kelantan. Dan yang ketiga, Muhammad Aizat bin Nur Samsudin dari Batu Gajah, Perak. Alhamdulillah, anda masih lagi berpeluang untuk memenangi kuis harian. Seperti biasa, pergi ke Facebook Serai Mas setelah kami mengumumkan cara-cara menyertai kuis harian. Dan sebelum tu, kita nak saksikan dulu khabar salam dan juga khabar jemaah kita di Tanah Suci. Dan kita berehat seketika, kembali selepas ini. Saya ucapkan kepada anak-anak dan anak-anak cucu kami itu, tinggal bagilah pada cucu kami dan apa lagi lah yang supaya mengucapkan dapat haji-haji yang berlah dari tahun ini. Ini Serai Mas untuk kesihatan kami lah untuk. Terima kasih. Okay, terima kasih. Pada keluarga, terutama pada ibu saya yang berada di Kedah dan juga keluarga semua yang ada di KL, yang ada di Kota Kinabalu pun ada. Terutama ibu saya yang saya tak dapat nak balas jasa ibu saya selama dia mengandung sampai besarkan saya. Mungkin doa ibu saya yang buatkan saya ni dapat bekerja haji yang baik 2-3 hari. Saya mohon pada kawan-kawan sekampung tempat saya bekerja, doakan untuk saya. Terima kasih kepada Serai Mas yang terbaik sekali. Supaya keluarga di Malaysia jaga kesihatan dan doalah abah di sini supaya sehat selalu insya-Allah. Serai Mas raja segala haba yang terbaik. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali lagi dalam rancangan Salam Baitullah 2017, Kemuncak Ibadah.
Cahaya Hikmah yang dibawakan oleh Serai Mas dengan Jus Hidayah Gold, Raja Segala Herba. Malam ini dah malam yang ke-8 Zulhijjah. Tinggal sikit je lagi. Allah. Tinggal sikit je lagi. Besok 8 orang dah pergi ke Tarwiyah. Ya. Tarwiyah maknanya orang dah bergerak dah. Jemaah haji dah mula pergerakan mereka dah. Allah, sekejap je. Dan juga tinggal baki lagi 2 hari saja lagi untuk mereka yang nak berpuasa sunat dalam bulan Zulhijjah. Kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Don Daniel Don Biajid dengan tajuk kita ambillah dariku manasikmu. Nak ambil daripada Nabi SAW, ibadat kita, dan juga khusus dalam bincang tentang haji, tentang ibadat-ibadat haji kita insya-Allah. Dan tentu sekali Facebook live kita masih lagi live. Masih lagi live, insya-Allah. Dia akan tutup live setelah habis live kita kat sini. Insya-Allah. Jadi jangan lupa komen. Dan juga bertanya soalan dan kepada anda yang nak menonton di TV, boleh jangan risau, jangan menangis malam ni. Anda kata tak dapat tonton, besok pun boleh juga 11.30 pagi siaran ulangannya. Ustaz, saya nak tanya soalan tapi sebelum tu pembetulkan saya nak cuba cakap utang pembetulkan saya kalau salah Boleh, no. insya-Allah. Dalam surah Ali Imran ayat ke-31 tak silap saya. Allah ada menyebut berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maknanya jika kamu, betul Ustaz? Betul. Okey, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutlah aku. Allah. Kalau kita cinta Allah, kita kena ikut Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Persoalannya adalah zaman kita lah ni. Sejauh manakah kita ni ikut Nabi Ustaz? Sejauh mana kita ikut Nabi nak? Mudah ke ataupun Susah ke nak payah ikut ke? sunnah? Mungkin ada orang kata payah nak ikut Nabi. Nabi hidup 1400 tahun lepas. Boy. Kan? Jadi bagaimana tu nak ikut Nabi SAW pada zaman kita? Sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz saya yang dikasihi Eliza, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada salah silap daripada saya, berikan teguran pada kepada penonton dan juga semua hajah yang ada. Saya doakan semuanya yang berada di sini, Allah bagi peluang untuk kita menziarahi lagi rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi bila kita kata hari ini sejauh mana kita boleh ikut Nabi, susah ke payah ke? Soalan susah payah ni sebenarnya kalau kita transfer kepada kehidupan kita, saya tak tahulah dalam hidup ada senang lah. Tak tahu, tanya orang lama ni, betul aja. Dalam hidup ada senang lah? Mana ada? Hidup ni susah, betul tak betul? Hidup ni sentiasa ada kesusahan. Sebab tu Allah ulang 2 kali dalam surah Alam Nashrah, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Lepas susah akan ada senang, lepas susah ada senang. Seolah-olah Allah nak declare bagi kita dekat kita, dalam hidup ni susah dia tu banyak. Sebab itu macam saya sebut dalam sebelum ni dalam kitab Imam Nawawi disebutkan bahawa hidup ni dia pahitnya tu banyak, yang manisnya tu sikit. Jadi apatah lagi dalam nak menelusuri perjalanan hidup Nabi. Hari ini sebab tu dalam hadis Nabi, orang yang fatubari ghuraba. Untung orang-orang yang pelik ni. Maksudnya yang pakai serban, yang pakai jubah. Bila lalu saya orang akan nampak, pelik. Sedangkan orang yang tak pakai baju tu lagi pelik. Macam, awak punya aurat tunjuk ke orang macam biasa aja. Patutnya macam tu lah kita rasa. Tapi hari ni tak. Maknanya nak menggunakan sunnah Nabi pun susah. Jadi istilah susah senang tak ada dalam perkara amalan hidup kita. Sebab kita tahu hidup ni susah. That's why kita kena determine. Kita bersungguh-sungguh. Determination kita untuk nak buat, kesungguhan kita, keinginan kita, apa istilah dia? Nak cerita je nak ke tak nak lah. Nak ke tak nak. Maksudnya mau ke tak mau? Mau ke tak hang mau, hang tak mau. Kalau orang tua-tua kata hendak 1000, daya. tak hendak 1000 dalil. Ayuh, itu jawapannya. Jadi dalam kehidupan hari ini, nak ikut apa yang Nabi buat disebut oleh para ulama. Antaranya yang saya ambil daripada Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, tashabbahu fa illam takunu mithlahum inna tashabbaha bil kirami falahu. Tirulah mereka, iaitu Rasulullah dan para sahabat, tapi Rasulullah itulah dan para sahabat sunnah khulafa ar-rasyidin tu ikut. Walaupun kita tak boleh jadi macam mereka. Sebab bila kita mengikut mereka itulah sebenarnya kejayaan. Dan kalau kita tengok dalam sejarah kehidupan, Quran, banyaknya Quran menceritakan kepada kita sejarah supaya kita tiru orang yang ada dalam Quran. Nabi Musa, Nabi Adam. Sebab tu Allah kata kepada kita, ya Bani Adam, wahai anak Adam, janganlah kamu jadi seperti mana datuk dan nenek kamu. Nampak?
mereka terpedaya dengan yang syaitan punya, dikeluarkan mereka daripada syurga. Nampak Allah bagi kat kita, oh aku ni rupanya mudah terpedaya dengan syaitan, maka kita kena berhati-hati. Maka dalam kehidupan kita, salah satu sunnah yang Nabi buat yang hari ini yang patut menjadi semaraknya bersempena dengan musim haji ini adalah mendalami sirah dan perjalanan. Sebab tu kita sebut manasik tadi itu. Sirah dan perjalanan ibadah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Maknanya kita kena belajarlah. Kena belajar, kena ambil tahu. Betul. Kemudiannya kita cuba Mendalami, untuk insya-Allah. meniru, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, timbul satu soalan. Habis tu ada je orang yang tiru, katanya ikut Nabi apa semua pakai seman, tapi buat ajaran sesat. Sebab itu daripada awal lagi agama Islam, always remember, always kena ingat semua, agama Islam berdiri atas Iqra. Iqra. Bismillah. InsyaAllah. Jadi, Okey, banyak poin-poin Ustaz Don ni sebenarnya. Kita nak bersama Tapi sebelum dengan- tu kita nak bersama dengan sahabat kita Muzaffar di Tanah Suci Mekah. Kami semua di sini di Abraj Al-Janadriyah baru saja selesai menunaikan solat asar dan kelihatan para jemaah semua baru balik daripada surau berdekatan. Jemaah-jemaah wanita kita, jemaah-jemaah yang baru sampai dan semuanya sihat alhamdulillah. Dan hari ini dan esok terutamanya bermulalah pergerakan kami ke Masyair nanti. Jadi saya ingat semua jemaah-jemaah kita di sini semuanya pun sudah bersedia, betul Haji eh? Ya, betul. Itu dia, dengan semangat dan debaran semakin terasa untuk ke Masyair keesokan harinya. Bermula bergerak pukul berapa Haji? Saya akan bergerak pada esok hari pada jam 3 petang insya-Allah. InsyaAllah. Melalui Maktab 84. Maktab 84. Okey. Jadi saya ingin bertanya kepada jemaah-jemaah kita di sini persediaan ke Masyair. Tuan Haji boleh je eh? Jadi okey, persediaannya antaranya seperti manasik haji, kita ulang kaji sedikit bab-bab untuk mengerjakan ibadah kita wukuf besok. Jadi antara persediaan lain je seperti contoh persediaan fizikal. Macam mana Haji? Sihat je? Sihat. Sihat alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi hari ini ada pergi ke masjid Baitullah Haji? Tadi subuh. Subuh lah. Ya. Jadi masih cergas lagi lah. InsyaAllah. Jadi untuk besok pula macam mana Haji? InsyaAllah mungkin sihat lah. Tak ada InsyaAllah. masalah. Ya. Okey, itu dia. Semangat je. Okey. Jadi antara persediaan-persediaan lain seperti barang-barang kelengkapan betul je. Ya. Antaranya seperti kain ihram Dan secukupnya pakaian untuk berada di Masyair selama lebih kurang 5 hari. 5 hari. Iaitu habis pada 13 Zulhijjah ini. InsyaAllah ya. InsyaAllah, ya. Jadi Haji, minta maaf kalau saya nak tanya sedikit Haji. Ya. Besok kita semua akan berdoa je di akan Padang berdoa Arafah. di sana. Boleh Dan tak? doa di sana akan begitu makbul jika kita membuat permohonan di tempat yang paling sesuai untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan memakbulkan InsyaAllah. apa juga doa-doa kita yang Amin amin ya rabbal alamin. Mudahan semua doa kita para jemaah haji daripada Malaysia dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rakan saya Fatil ketika ini berada di tempat maktab penginapan jemaah haji. Dia sendiri juga meninjau keadaan-keadaan jemaah haji untuk sebarang persediaan mereka di sana. Apa kata kita terus saja bersama Fatil di Abraj Al-Janadriyah. Silakan Fatil. Ya, terima kasih Muzaffaruddin. Saya kini di bilik 528 di Maktab 74 Abraj Al-Janadriyah ini. Di mana hari ini saya nak meninjau sebenarnya persiapan terakhir para jemaah haji Malaysia kita yang berada di bilik ini menjelang hari terpenting, hari terbaik dalam ibadah haji ini, iaitu hari wukuf lusa. Jadi ini adalah hari yang sangat penting untuk menyiapkan persiapan terakhir. Jadi bang, apa sebenarnya yang paling mustahak abang nak bawa ni? Nampak tengah sibuk berkemas-kemas dengan beg ni. Terima kasih. Antaranya yang keperluan yang perlu dia bawa, begitulah, beg-beg kecil, payung, sejadah, kain ihram. Saya rasa itu yang perlu ataupun wajib dibawa untuk ke Arafah nanti. Selain daripada pakaian dan sebagainya,
apa sebenarnya yang abang nantikan di Arafah nanti? Persiapannya dah 2-3 hari ni kita berehat kat bilik, kemudian kita buat persediaan mendengar ceramah-ceramah agama, kemudian kita sama-sama kita berbincang tentang apa persiapan kita dan menambah ilmu untuk kita menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala di Arafah. Alhamdulillah. Detik untuk kita memanjatkan doa selepas waktu asar itu adalah detik yang terpenting yang tidak boleh dilepaskan oleh mana-mana umat Islam untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bang, paling utama saya kira pastilah nak ke Arafah, nak melontar di Mina nanti memerlukan stamina. Jadi persiapan dari segi nak menjaga kesihatan tu. Ya, saya bersedia sekarang untuk pergi. Saya dah berehat selama 2-3 hari. Saya tidak keluar daripada bangunan supaya kita nampak sihat, fit untuk hari yang kita tunggu-tunggu nanti, iaitu di Padang Arafah nanti. InsyaAllah. Saya memang amat bersedia sekarang. Baiklah, itu saja dari bilik 528 Maktab 74. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Ustaz Said Kadir dan Heliza Helmi di sana. Salam dari Baitullah. Allahu Akbar. Salam dari Malaysia. Terima kasih Muzaffar dan juga Fatil. Masya Allah, kami melihat klip ini, kami rasa sangat sebab. Kami sendiri yang berada dekat Malaysia pun rasa berdebar-debar, rasa nervous. Kami sendiri pun rasa tidak sabar, namun insya-Allah semuanya dipermudahkan urusan dan mudah-mudahan mendapat haji mabrur dan mudah-mudahan Allah kurniakan juga kita semua direzekikan untuk pergi haji insya-Allah di sana. Amin. Dan seperti biasa anda juga boleh menghubungi kami di 0322823043 untuk bertanya soalan dan sebelum itu apa kata sama-sama kita saksikan mekanisme kuis terkumpul. Sertai kuis Salam Baitullah 2017 bermula 19 Ogos hingga 3 September 2017. Layari laman Facebook dengan carian Serai Mas untuk mengetahui terma dan syarat. Salawat dan salam diucapkan kepada junjungan besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga baginda serta semua para sahabat. Pada diri baginda terpancar akhlak terpuji yang menjadi sumber ikutan umat, yakni uswatun hasanah. Segalanya menjadi ikutan atau contoh tauladan dari segala aspek kehidupan kita maupun gerak ibadah kita setiap hari. Tidak ketinggalan cara mengerjakan ibadat haji. Semua tata cara ibadah haji yang kita lakukan adalah daripada manasik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apabila Rasulullah mengisytiharkan untuk mengerjakan haji pada tahun ke-10 Hijrah. Sebab kalau kita kaji dari segi sirah haji ini, hukum-hukum haji ini banyak berlakunya apabila Rasulullah nak masuk ke Mekah mengerjakan haji Hajjatul Wada. Semasa mereka bermalam di Bir Ali, di situ banyak hukum-hukum keluar. Hukum keluar tentang haji tamattu', hukum keluar berkenaan haji kiran, hukum keluar berkenaan haji ifrad, hukum keluar berkaitan dengan mereka yang nak beranak, wiladah, ya. Boleh tak niat ihram haji atau tak boleh, mereka yang datang haid macam mana keadaan. Kebanyakan keluar daripada sana. Itu semua itu adalah merupakan sunnah Rasulullah apabila kita ada nas yang sahih dan juga hadis ya sahih, hadis yang diterima untuk diguna pakai yang telah dipilih oleh ulama-ulama. Adakah lagi cara yang lebih baik selain dari manasik haji Rasulullah? Keseluruhan tata cara ibadah haji ini mengandungi pelbagai hikmah dan tauladan yang boleh kita pelajari sekaligus dijadikan panduan. Yang lain daripada cara Rasulullah itu adalah kejahilan kita. Kan? Kerana kita tak belajar, kita tengok orang tu buat, kita jangka itulah hajinya, kita pun buat. Tapi tidak ada nas yang sahih daripada Rasulullah. Itulah yang menyebabkan haji kita rusak. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku.
Demikian sedikit petikan khutbah terakhir baginda Rasulullah di Arafah sewaktu mengerjakan haji wada. Jelas di sini kita berbaiah dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Mana mungkin kita mengambil mudah perkara ini. Justru amalan dan sunnah Rasulullah bukan sahaja dalam ibadah haji, tetapi meliputi setiap aspek kehidupan seorang umat Islam. Yang nyata, usah mengaku cintakan Rasulullah jika kita tidak begitu mengenali orang yang akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Wallahu alam. Ahmad Muzaffaruddin Iskandar bersama juru kamera Muhammad Ashraf Zakaria dan Muhammad Jeffrey Bahrum untuk Salam Baitullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali lagi dalam rancangan Salam Baitullah, kemuncak ibadah cahaya hikmah yang dibawakan oleh Serai Mas dengan jus hidayah Gold, Raja Segala Herba, dan kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang menonton Salam Baitullah dan terus mendoakan kami agar dapat berbicara dengan fasih, dengan betul, dan juga dapat menyampaikan kepada anda semua maklumat-maklumat yang terkini daripada ataupun dari Masjidil Haram, dari Tanah Suci Mekah sana. Alhamdulillah. Dan tak kiralah di mana juga anda berada, tak kira di Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei ataupun semua yang daripada seluruh dunia sebenarnya yang duk menonton sekarang ni Facebook live kita. Alhamdulillah. Jadi Ijah, ya, bila kita bicara tentang ambillah daripadaku manasikmu. Nabi SAW, salah satu daripada adab Nabi SAW, Nabi sangat-sangat memuliakan tetamu. Jadi kita ramai tetamu warna pink. Betul. Tetamu warna pink. Kan? Jadi kita nak meraikan tetamu-tetamu kita lah ni ceritanya. Biasanya Ustaz, tetamu yang datang. Billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Insya-Allah. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tetamunya. Betul. Jadi kita nak raikan tetamu kita, biasanya mereka datang ni membawa hajat. Hajat di hati, nak bertanya soalan. Siapakah gerangan? Macam tu mana? Boleh. Silakan Puan Hajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hajarwana binti Ismail daripada Iskandar, Johor Bahru. Ingin mengajukan soalan pada Ustaz. Berdasarkan pada pengalaman saya, nak pergi ke Raudah, ada yang berebut-rebut, menjerit dan ada kalanya sampai menangis dan sebagainya. Kita nak jumpa Nabi. Tapi sejauh mana adab kita dengan Nabi? Adab kita dengan Nabi SAW. Puan Hajah pergi haji tahun bila tu? Saya pergi haji tahun 2005. Masya-Allah 12 tahun lepas. Insya-Allah haji yang mabrur, insya-Allah. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih. Ustaz, betul. Saya kan memang duduk, memanglah duduk geng perempuan kan. Dia kan dia ada buka waktu-waktu tertentu. Buka je on your mark, kisah gue memang rasa macam acara lumba lari Ustaz. Macam mana? Bagus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ni kita sebut, orang kata apa, permasalahan daripada pemerhatian. Orang tengok, kata Rasulullah ada. Ni duk jerit-jerit ni macam mana? Ada orang tanya macam tu kan soalan dia. Baik, yang pertama sekali, betul. Salah satu sunnah yang ada di dalam Al-Quran adalah kita punya rasa simpati dan kasih sayang pada Rasulullah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran berkaitan dengan sahabat yang duduk rumah Nabi lama-lama. Allah kata, Nabi ni malu nak abang ke hampa. Hampa tu kena sedang diri, kena keluar. Jangan lama-lama duduk rumah Nabi. Nabi takkan halau. Tapi Allah tak. Allah ada hukum dia. Untuk Nabi dia jaga. Jadi Hajah tanya soalan ni bagus. Sebab kita rasa, Rasulullah duk ada, takkan kok kita nak buat jerit-jerit macam tu. Itu yang pertama. Jadi sunnah yang kita belajar satu ialah, memang kita kena rasa responsible untuk Nabi SAW. Yang pertama. Yang kedua, Nabi yang sama sebut juga kepada kita bahawa dalam proses kehidupan kita, perkara pokok yang paling penting yang kita kena jaga adalah bersangka baik. Husnuzan. Kita kena bersangka baik. Untuk diri kita, kita tahu dengan Rasulullah kita kena ambil berat dan kita kena jaga adab dia. Clear? Kita kena pegang dua tu. Untuk orang lain, kita kena bersangka baik. Boleh jadi mereka berjuang bermati-matian untuk sampai menziarahi kekasih Allah Ta'ala. Kita tak tahu macam mana penat jerih mereka,
penat lelah mereka, kerabat bukit apa semua, lari pula kalau ada polis kejap mereka, ligan orang panggil. Polis Aceh Ligan tu, polis tantri orang panggil. Polis tantri want to jaga tu, polis ligan mereka lari menyok. Dak yang ni Tok Arab sebenarnya cerita kat saya. Kita alhamdulillah mai cara jalan kapal terbang elok apa semua. Ada orang tak, kalau yang negara jiran dekat-dekat, dak depa mai seluduk bawah pokok apa semua. Bila sampai jumpa dengan Rasulullah, dia nak luah. Hak ni yang dikatakan oleh guru kami almarhum Tuan Guru Datuk Harun Din. Datuk Harun kata, bila kita sampai sana, kita akan rasa nak luah benda yang kita tak boleh luah kat negara kita. Kita macam seolah-olah macam kita pergi mengadu kat mak kita. Bila kan kita kecil dulu, bila orang pukul kita apa kat sekolah, kita duk sabar kita tak teriak. Balik rumah tu dia teriak mak ni depa buat. Sama macam tu. Ada setengah orang dia duk tabah. Dia kena tindah dekat kampung dia, dia kena apa, mungkin, maafkan saya kalau saya sebut ni, mungkin mereka negara Islam minoriti, ataupun kuasa Islam di sana sangat minoriti. Mereka rasa tak lepas bila sampai buka jumpa Rasulullah tu, dia nak mengadu semua, hak tu dia tak boleh tahan. Jadi kita kena sangka baik dengan mereka. Kita hak cerita ni pun rasa macam sebab. Kita rasa sebab kita tak tahu dia punya macam mana penat jerit. Kita tengok pakaian dia pun kita tahu, dia ni main musafir ni. Dapat jumpa Nabi tu kan sebab Allah sebut dalam Quran. Ini saya selalu pesan, siapa yang pergi ziarah Rasulullah jangan tinggal ayat ni yang disebut dalam surah An-Nisa ayat 63 itu. Ayat dia macam mana Ustaz Zaid? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apabila kamu berdepan di kalangan umat kamu tu ada yang buat dosa, mereka mereka beristighfar, minta Allah ampun dosa mereka, dan minta kamu tu tolong minta pada Allah ampun dosa mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Allah Taala baca doa tu, baca ayat Quran ni. Depa lagi tahu daripada kita. Depa pi tahu situ, ya Rasulullah, aku mai daripada negara jauh. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Dia mai dia kata, ya Rasulullah, kami mai daripada tempat jauh. Masa dia duk kata lagu tu, dia cakap bahasa dia lah. Kita tak tahu bahasa dia macam mana. Teriak Bila teriak macam kita, mai depan ya Rasulullah. Ayat mata jatuh. Bila ayat mata jatuh, kita sebab. Bila kita sebab, kita nak tinggi suara. Nak cakap kalau macam tadi, tengok Haji tadi kan. Biasa dia duduk kata, kita sampai tempat, dia terdiam. Dia tak boleh nak cakap. Jadi bila kita nak bercakap, orang duduk tolak belakang kita. Orang duduk gasak kita. Saat itu yang duduk keluar suara. Allah, dia jerit lagu tu. Allah, betul. Maknanya sungguh kita sendiri pun beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajar boleh nak ajar nah. Insya-Allah. Kan Ustaz Said kan boleh. Lepas soalan tu. Alhamdulillah. Lega lah kata. Saya rasa kita pun selain daripada tetamu kita raikan juga pemanggil kita. Ya. Dari mana tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Salam Baitullah dan kru. Saya Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Sekudai Johor ya. Orang Johor juga. Soalan saya para ustaz dan sekaliannya, saya nak tahulah ustaz, yang kena dam tu dalam mengertikan haji, kalau kita tak buat, adakah wajib haji ke rukun haji? Sebab kurang jelas lah. Yang minta penjelasan daripada ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau kena dam, dia duduk dalam wajib haji ke rukun haji? Allah ni tajuk nak bincang tajuk lain ni. Allahumma salli ala sayyidina. Terima kasih kepada haji yang bertanya. Saya pula ambil floor ni. Terima kasih kepada haji yang bertanya dalam Salam Baitullah. Haji, wallahi tajuk ni kita kena bincang dengan ahli dia. Saya bukan ahli dia, susah nak jawab. Saya tak pandai. Saya nak cerita pasal sebab dam ni dia banyak. Hatta kalau kita buat macam contoh haji tamattu' pun, kita kena dam juga, kita kena buat sebab ada proses-proses yang kita tak yang kita cut, kita maksud dia apa istilah dia, kita ringkaskan, kita tak buat proses tu. Jadi kita kena dam. Ada. Jadi tajuk ni bukan dam dia ada 4 jenis. Dan 4 jenis ni banyak berkaitan dengan wajib haji dan sebagainya. Ya. Cumanya tajuk kita hari ni nak cerita tentang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan bila kita belajar, yang penting belajar, yang Ustaz sebut tadi kan, belajar bagaimana cara nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau saya boleh tambah satu pesanan kepada semua, kalau betul nak ikut sunnah Nabi atau cara Nabi buat haji, jangan tinggal kursus haji. Betul. Sorry dah. Saya beritahu, jangan tinggal kursus haji. Tak kira lah nak pergi 5 hari ke, seminggu ke. Maafkan saya kalau saya boleh sebut, kita orang kaya ke, orang miskin ke, orang yang nak ikut package mahal ke, package murah ke, kursus haji mesti kita kena pergi. Sebab orang-orang yang
ada ataupun mengajak kursus haji, tok-tok guru yang mengajak ni, depa macam contoh Salam Baitullah, ini apa kita panggil season yang ke-8. Jadi sebab tu orang tengok aja Salam Baitullah, oi banyak laporan daripada tanah haram, banyak improvement. Sebab apa? Dah senior. Jadi ustaz-ustaz yang pergi mengajak kursus haji ni, depa dah senior. Jadi bila depa ajak kita, depa akan ajak perkara-perkara yang kalau ustaz-ustaz kecil macam saya ni tak pandai nak sentuh benda-benda lagu tu. That's why saya nasihatkan siapa yang betul-betul nak buat manasik macam Rasulullah, pergilah kursus haji, jangan tinggal. 17 episod tu. 17 episod. Ustaz sendiri pergi kursus haji waktu? Mestilah kan? Nabi. Ayah saya pesan kat saya, hang kena pergi kursus haji. Ayah saya kata, ni ayah saya duk tengok. Dia kata aku 10 tahun ikut kursus haji baru aku pergi. Masya-Allah. Baru kita pergi tu jatuh air mata. Ni kita pergi dengan kefahaman. Dia sampai-sampai tanah haram. Orang dah kata kat dia kan, tak nampak Kaabah. Jaga-jaga tak nampak Kaabah. Dia sampai-sampai dia tak nampak Kaabah, dia nangis. Dia jalan lagi, dia tak nampak Kaabah. Sampai dekat kawasan Mataf tu, dia tak nampak Kaabah. Dia teriak lah. Orang kata, weh, Kaabah bawah, hang kena jenguk. Dia duduk tingkat atas. Daripada buat sustain. Ada suspend kat situ. Boleh faham? Dia duduk tak ada Kaabah. Memang tak nampak, duduk atas. Itulah pentingnya ilmu. Itulah pentingnya mengaji. Maknanya ustaz sendiri pun pergi kursus haji. Betul. Ayah ustaz pun pergi 10 kali, Masya Allah. Anda kata kita tak tahu lagi kita pergi bila haji tu, tak apa. Pergi je kursus haji tiap-tiap tahun. Pergi je menuntut ilmu. Barulah pekerjaan haji kita selari dengan manasik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, terima kasih Ustaz. Nanti kejap lagi kita akan sambung balik sebab kita nak menyaksikan dahulu mekanisme kuis harian. Menjalani rutin kehidupan di kampung Kuala Bakung, Kuala Ketil, tidak terlintas di hati Hasnah Syawal yang beliau akhirnya dapat menyusuri jalan-jalan di Kota Makkah. Ditempatkan di Maktab 80 Hotel Zuar Al-Bait, jarak ulang-alik ke Masjidil Haram dengan berjalan kaki lebih 1 kilometer saban hari langsung tidak dirasai. Perasaan itu memang pengalaman cukup luar biasa bagi wanita berusia 73 tahun ini. Sedih masa sayu tu, tak tahu. Seronok masa sedih lah. Tak teringat kan siapa dia sendiri. Seronok lah. Tak tahu nak ada cerita lah. Perasaan seronok lah. Boleh datang sampai kat sini. Tak nak cerita lah. Seronok lah. Adik Hasnah, Muhammad Saad Syawal dan isterinya Manis Siddiq sentiasa setia di sisi meski dugaan menimpa mereka ketika cubaan menyempurnakan umrah pertama. Menceritakan kembali detik itu, Manis 69 tahun tidak dapat melupakan saat beliau menggenggam erat tangan Hasnah ketika dirempuh sewaktu tawaf. Kali yang pertama tu lah pusing-pusing, kali yang pertama dah kena rempuh ke, dapat satu pusingan, keluar balik. Lepas tu malam pukul 10, mai pula, pergi pula. Aku kata, kita sabar lah. Apa-apa di dia kan, kita sabar lah. Apapun dugaannya, kesyukuran mengatasi segala-galanya apabila dapat bersama lebih 30,000 jemaah haji Malaysia menyempurnakan rukun Islam kelima. Hanya kemabruran ibadah yang diharapkan mereka. Fatil Hidayat Ghazali dan juru kamera Muhammad Suhaimi Mahmud melaporkan dari Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami dalam Salam Baitullah yang ditajuk oleh Seraimas dengan jus Hidayah Gold, Raja Segala Herba. Dan kami masih lagi membincangkan tajuk Ambil Daripadaku Manasikmu bersama dengan guru kami, murabi yang cukup hebat, Ustaz Don Daniel Don Biazir, Ustaz. Masya Allah. Dan jangan lupa hashtag kita Salam Baitullah 2017 dan hashtag Kemuncak Ibadah Cahaya Hikmah. Cahaya Hikmah. Alhamdulillah. Dan
bila kita bicara tentang Rasulullah SAW, satu tajuk yang paling indah sebenarnya. Betul. Bila kita bicara tentang makhluk yang paling agung sekali. Allah. Sampai orang semua nak tiru Nabi SAW. Semua pakat-pakat berebut nak tiru Nabi SAW. Tapi di kalangan para sahabat, ada seorang sahabat yang namanya sampai digelar sebagai Al-Muta'assi bi Rasulillah SAW. Orang yang mengambil contoh daripada Nabi SAW. Padahal semua sahabat ambil contoh. Tapi hebatnya Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhuma sampai digelar sebagai orang yang betul-betul tiru Nabi SAW, sampai tapak kaki Nabi SAW, langkah kaki Nabi SAW pun dia tiru. Maknanya footstep kita panggil. Literally. Yang betul footstep real. Betul-betul literally kita kata footstep dia tiru Nabi SAW. Cuma zaman kita ataupun mungkin selepas daripada zaman Sayyidina Ibn Umar sampailah zaman kita sekarang ni, orang yang tak pernah tengok Nabi SAW. Ustaz sendiri ada tak contoh mungkin orang yang mungkin Ustaz pernah kenal ataupun pernah baca, pernah dengar cerita tentang orang yang betul-betul nak ikut Nabi SAW. Silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Ustaz Syed, Heliza dan juga semua ibu-ibu yang saya kasih sekalian dan juga penonton. Antara bila sebut bila soalan ni sampai kat saya kan, orang yang first kali saya teringat yang mak bapak kita ni, kita kalau kita cerita nanti orang kata bias. Mak bapak kita lah orang yang pertama sebab dia azan kat kita. Ya. Okey, ayah kita yang guru tauhid pertama kita. Betul. Kita lahir tak dan berapa second. Kita lahir tu depa ambil, depa lap kita, bagi kat ayah kita azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Habaq kata hang ada Tuhan nama Allah. Dia paling besar daripada semua. Umur baru berapa minit. Lepas tu habaq pula kat kita. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak kita tapi tu tak saya cerita lagi semua pakai duk teriak buang masa. Teriak teringat mak masing-masing, mak ayah masing-masing kan. Baik. Yang tu tak usah tajuk tu cuma kita nak ambil bagi nampak bila saya dapat soalan ni selain daripada mak bapak saya, antara yang saya nampak dalam hidup saya adalah guru-guru kami. Guru-guru kami. Tadi baru saya je lepas dengan hajah yang buta tadi betul. Guru kami buta. Guru kami buta. Tapi Allahu Akbar. Bacaan Qurannya. Macam mana dia boleh baca Quran? Macam mana dia tengok ada Quran? Dia buta. Lahir buta. Lepas tu dia cerita dekat kita bagaimana dengan cara pengajaran laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah tu, contoh toladan tu dia buat dekat kita. Dia panggil kita, dia suruh kita duduk dengan dia. Sama ada guru kami yang Arab ataupun guru kami yang orang Melayu lah. Maksudnya guru kami Arab masa kami kat Mesir, guru kami yang Melayu dekat Malaysia. Almarhum Tuan Guru Datuk Harudin, Syekh Nuruddin sendiri. Bila kita duduk dengan Habib Ali sendiri, bila kita duduk dengan dia ketika saya jumpa, saya ziarah mantan Mufti Kedah, Datuk Badruddin. Datuk Badruddin baca satu hadis. Masa Datuk Badruddin baca hadis ni, Datuk Badruddin teriak. Masa dia baca hadis ni, dia kata apa? Ana teringat pada satu hadis, dia kata begitu. Orang ni kita tak boleh nak jumpa dah zaman sekarang, dia kata. Bila mana kita tengok pada dia, kita teringat Allah Ta'ala. Allah. Nak tengok macam mana nak jumpa kan? Bila kita duduk dengan dia, kita dapat ilmu. Hak seorang lagi siapa dia? Nabi sebut ada 3 ciri tu. Dia baca 3 ciri tu, dia teriak. Dia kata, mana nak boleh jumpa zaman sekarang? Dia kata begitu kat kami. Kami pun pakat teriak lah masa tu. Dia kata, lepas tu, begitulah salah satu yang ada pada guru kami. Bila kita tengok dia, kita teringat Allah Ta'ala. Bila kita duduk dengan dia, tak ada masa kita yang terbuang. Semuanya diisikan dengan ilmu. Dan yang paling seronok sekali bila kita duduk dengan guru-guru kita. Kita ni anak murid, biasalah. Anak murid ni mesti nakal. Kalau tidak, dia jadi guru. Anak murid yang nakal ni selalu duk tanya kat tok guru pasal orang ni lah, orang ni. Tak pernah langsung pun mereka menunjukkan akhlak hina orang, caci orang. Walaupun yang kita cerita tu adalah musuh dia. Walaupun yang kita cerita tu orang yang mengata kat dia. Kita abang dia ni, tu depa ni dia kata, dia gelak. Macam tu je. Guru kita gelak. Biasalah, dia kata begitu. Jadi inilah apa yang Nabi SAW tunjuk dalam kehidupan baginda kepada orang bawah-bawah. Dekat underling dia, dekat orang bawahan Rasulullah, companions Rasulullah. Rasul ajak mana ni? Bila kita tengok, dapat. Bila kita tengok, kita dapat ilmu. Bila kita tengok, kita teringat Allah. Bila kita duduk, kita tak ada buang masa. Kita rasa macam, saat lagi juga nak pergi sembahyang bila duduk dengan dia. Saat lagi juga nak pergi beribadah. Bertambah-tambah semangat. Nah, ini apa yang kami nampak dalam diri guru-guru kami.
Wallah, dan boleh tak saya minta izin pada semua yang ada di sini, niatkan dalam hati, sebab hari ini salah seorang daripada guru kami, cikgu sekolah kami yang mengajak saya berpidato dan bersyarah. Allah. Guru kami sekarang terlantar di hospital dan berada pada stage kanser yang akhir, iaitu Cikgu Muhammad Kamil. Cikgu Kamil ni dia latih kami. Dia sampaikan kalau hari cuti Sabtu Ahad tu mai dekat asrama ni untuk nak latih saya ni untuk bercakap. Hari ni saya bercakap ni atas ilmu yang dia bagi. Dan hari ni Allah Ta'ala mungkin uji dan terlantar dan orang baca Yasin apa semua, dan saya mintalah semua doa supaya guru kami ni ditempatkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan boleh tumpan jugalah, ada juga sahabat-sahabat yang terdekat saya juga, beberapa orang pun diuji dengan kanser juga, stage 4, stage 3, dan kita doalah mudah-mudahan Allah bagi kekuatan dan kesihatan kepada mereka dan diangkatkan darjat. Saya bila dengar jawapan Ustaz tadi teringat kepada hadis Nabi SAW yang sangat popular, fa innal ulama warasatul anbiya. Allahu akbar. Ulama adalah waris kepada para nabi. Ya. Kita nak tiru Nabi SAW, kita tengok mereka teringat pada Nabi SAW. Tiru Nabi SAW, sebab Nabi SAW tidak mewarisi dinar dan dirham. Tak wariskan duit ringgit, tak wariskan emas dan perak, harta, tetapi akhlak Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW, ilmu Nabi SAW, mereka warisi, masya-Allah. Ya, Allahu akbar. Hai. Okey. Saya nak membaca sedikitlah kita punya komen-komen daripada rakan Facebook kita. Okey, dari Nur Haidah M Muhammad Ibrahim, salam, saya Idah dari Singapura. Peminat setia Salam Baitullah, alhamdulillah banyak yang dapat dipelajari. Semoga semua yang berkaitan dengan Salam Baitullah mendapat keberkatan dari Allah. Amin. Dan dapat meneruskan lagi tahun demi tahun, dan moga yang berada di tanah suci sihat wal afiat dan mendapat haji yang mabrur insya-Allah. Amin. Ustaz, saya ada juga soalan. Di mana kalau kita tengok zaman sekarang, Ustaz dah terangkan tentang susah atau senang tu pilihan kita. Betul. Nak ikut dan sebagainya. Jadi mungkin secara ringkas 1 ke 2 minit Ustaz, tips ataupun apakah sunnah yang paling sesuai ataupun mereka yang menonton sekarang ni boleh ikut terus untuk mengamalkan dan juga aplikasi yang kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Salah satu sunnah Nabi yang paling besar yang ada di akhir zaman yang orang makin tinggal adalah mentaati kedua ibu bapa. Mentaati kedua ibu bapa adalah sunnah Rasulullah yang paling besar. Mentaati kepada kedua ibu bapa, duduk dengan kedua ibu bapa, maksudnya duduk tu maksudnya bersama dengan mereka, tengok mereka renung. Sebab kalau kita tanya soalan last kepada kita, bila last kita tengok mak bapak kita 2 minit, 3 minit, kita duduk tengok 2 minit, bila? Soalan tu kalau kita tanya kat kita, duduk tengok muka ibu bapa dapat pahala. Ini sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi pesan dalam hadis akhir zaman, bukan hadis Imam An-Nawawi, Matan Arba'in Imam Nawawi, hadis yang kedua, berkaitan dengan Jibril tanya Nabi, ceritakan kepada aku tentang iman, ceritakan aku tentang Islam, ceritakan aku tentang itu ihsan, ceritakan aku tentang kiamat. Nabi kata, hak yang tanya tu lebih tahu daripada yang tanya. Jibril kata, baik, kalau lagu tu bagi tahu kat aku, apa asyratu, apa tanda-tanda dia. Nabi bagi yang pertama sekali, apabila orang perempuan iaitu ibu melahirkan tuan dia. Maknanya tanda akhir zaman adalah anak tu dia dengan mak bapak dia. Dia belagak dengan mak. Jadi sunnah Nabi yang paling besar hari ni yang orang tinggal adalah berakhlak dan dengan kedua ibu bapa. Jadi di dalam proses perbincangan kita, tak usah sembang lagi serban ke apa, jangan. Keramat yang ada kat rumah tu, kita panggil keramat hidup. Keramat hidup yang ada kat rumah tu, hak tu kita kena sujud sayang kaki dia tu. Peluk, taat, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah SWT di kalangan anak-anak yang mentaati kedua ibu bapa, yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita, birrul walidain, dan sentiasa mendoakan kedua ibu bapa kita. Allahumma amin. Dan kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Don Daniel dan Biajid atas masa yang diluangkan untuk kita semua pada malam ini, atas ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Dan terima kasih juga kepada penaja utama kita, Serai Mas dengan Jus Hidayah Gold, Raja Segala Herba, dan juga dengan kerjasama Tabung Haji. Dan juga perabot kita ditaja oleh Laura Home Furnishing, dan pakaian saya Nur Aisyah Gallery, dan pakaian saya oleh Hasan Adli Butik by Imam Muda Hasan. Dan untuk menyaksikan esok rancangan kita, tajuk apa, siapa pula panelnya, mari sama-sama kita saksikan VT ini. Alangkah indahnya hidup ini, anda dapat ku tatap wajahmu. Ya Allah,
Mudah-mudahan Allah rezekikan kita semua untuk menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama-sama dengan baginda, para sahabat dan juga yang menciptakan syurga itu. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, jangan lupa esok malam salam Baitullah, kemuncak ibadah, cahaya hikmah.